Malaysia kaya dengan seni persembahan tradisional yang diamalkan dan dipertahankan sejak turun-temurun oleh masyarakatnya. Jika kita ke negeri Kelantan, kita akan bertemu dengan pelbagai seni persembahan tradisional seperti makyong, main puteri, wayang kulit dan menora. Berbeza dengan seni persembahan moden pada hari ini, seni persembahan tradisional walau bagaimanapun bukan sekadar tarian rakyat yang dipentaskan untuk tujuan hiburan semata-mata. Ia mengandung falsafah, mengungkapkan pandangan dunia masyarakat dan menuntun perilaku para penggiatnya. Dalam seni persembahan tradisional, kita mengenal konsep-konsep penting seperti angin, isim dan juga keturunan. Namun, usaha penerusan seni persembahan tradisional ini berliku-liku sifatnya. Ia senantiasa berunding dengan arus pemodenan dan politik semasa. Untuk memahami dengan lebih lanjut dan menjawab pelbagai salah faham yang menyelubungi seni persembahan tradisional ini, saya bersama saudari Pauline Fan, pengarah kreatif Pertubuhan Kebudayaan Pusaka, sebuah pertubuhan yang telah banyak menjalankan kerja-kerja pelangsungan seni persembahan tradisional di Malaysia. Tahun ini, Pusaka meraihkan ulang tahun ke-20 penubuhan mereka. Selamat datang, Pauline. Selamat petang, Din. Apa khabar? Terima kasih kerana sudi untuk meluangkan waktu pada di Buang Nusantara. Terima kasih mengundang saya. Ya. Okey, mungkin kita boleh mulakan dengan pertanyaan bagaimana Pauline pertama kali terlibat dalam kerja-kerja seni kebudayaan, terutamanya di Kelantan. Saya mula berkecimpung dalam bidang ini sejak tahun 2002, kalau tak silap. Iaitu sebaik saya pulang dari buat sarjana muda di New York University. Tidak lama setelah saya pulang ke tanah air, saya bertemu dengan Edin Khoo, iaitu pengasas Pusaka. Pada masa itu, Pusaka memang Edin telah banyak bekerja dengan adik-guru di Kelantan pada masa itu, tetapi belum ada sebuah pertubuhan yang rasmi. Jadi yang pertama, apabila saya mengatakan saya ada minat untuk belajar sedikit sebanyak tentang persembahan tradisional, Edin mengajak saya pergi ke Kelantan. Itu bukan pertama kali saya ke Kelantan, tetapi pertama kali saya bersemuka dengan tradisi-tradisi persembahan seperti makyong dan wayang kulit. Persembahan yang pertama yang saya menyaksikan di Kelantan bersama Edin adalah makyong di Kuala Besut bersama kumpulan makyong Cahaya Matahari. Dan kumpulan itu sangat istimewa. Ia adalah sebuah kumpulan yang diasaskan oleh primadona Chet Ning, seorang primadona makyong yang sangat tersohor. Pada masa itu Chet Ning sudah meninggal, tetapi kumpulan itu masih digerakkan oleh MACD, iaitu sahabat rapat Chet Ning dan juga salah seorang pelakon dan penyanyi makyong yang sangat tersohor juga. Ia merupakan sebuah pengalaman yang sangat membuka minda dan mata saya, sebab sebelum itu saya belum benar-benar memahami ataupun mengalami terutamanya budaya Melayu Kelantan. Ya, budaya Melayu Kelantan dan budaya ritual dan budaya persembahan tradisional secara mendalam. Mungkin saya pernah tengok di televisyen dan sebagainya, tetapi yang itu adalah mungkin bentuk budaya yang nasional, kebangsaan yang biasanya dipersembahkan untuk hari kebangsaan dan sebagainya. Tetapi saya memang ada minat dengan seni persembahan tradisional sebab saya pernah belajar tarian tradisional, tetapi bukan tarian tradisional Malaysia. Saya pernah belajar dengan mendalam tarian tradisional Burma, itu sekarang dipanggil Myanmar. Sebab masa saya belajar di New York, semasa saya buat sarjana muda di New York University, saya juga belajar tarian klasik Burma dengan seorang guru, adik guru sebenarnya, dari Burma yang saya bertemu di New York, yang dia pada masa itu mengajar di sebuah studio tarian di 27th Street, West 27th Street, sebuah studio tarian yang kecil, tetapi guru saya, Master Uwin Maung, beliau datang daripada sebuah keluarga persembahan tradisional di Burma yang sangat-sangat tersohor. Boleh dikatakan kumpulan tarian yang paling istimewa lah, yang paling
disayangi dan tersohor di Myanmar. Masa Pauline di New York, right? Dan bidang pengajian Pauline adalah bidang sastra. Saya agak tertarik juga bagaimana Pauline boleh berminat kemudian dengan tarian dan Pauline pergi ke tarian Burmese dance kan, macam tu. So bagaimana Pauline mungkin dengan kerja yang Pauline buat sekarang lebih kepada kebudayaan. So mungkin bagaimana Pauline relate antara apa yang Pauline dengan sastra misalnya sekarang dengan kebudayaan. Adakah Pauline lihat ada perhubungan antara dua bidang ini dan bagaimana? Sebenarnya ada perhubungannya. Terutama sekali jika kami lihat bidang persembahan ataupun bidang seni persembahan tradisional, bukan sahaja dari segi luarannya. Kalau kita memasuki secara lebih mendalam, kami akan bertemu dengan aspek-aspek falsafahnya. Dan aspek-aspek falsafahnya memang ada elemen sastra, ada elemen sejarah, ada elemen falsafah dan sebagainya, konsep-konsep yang sangat mendalam. Ya, dan tidak boleh dipelajari secara luaran sahaja. So tadi Pauline sebutkan pertemuan Pauline dengan kebudayaan Kelantan, terutamanya Mak Yong dan Pauline ke sana bersama Edin Khoo, bukan pertemuan pertama. So sebelum tu attachment atau persentuhan dengan budaya Kelantan tu datang dengan bagaimana? Ya, sebenarnya bapa saya pernah mengajar di Kelantan masa dia sangat muda, mungkin 19 tahun ataupun 20 tahun sebelum dia terlibat dalam politik ataupun penulisan. Masa saya membesar, ayah saya selalu ceritakan pasal waktu muda dia di Kelantan lah. Dan dia memang ada satu tanggapan tentang negeri Kelantan yang sangat-sangat romantik. Saya rasa dia pernah jatuh cinta di sana. Jadi semua yang bapa saya ceritakan pada saya memang tentang keistimewaan kebudayaannya, keistimewaan orang Kelantan yang lembut dan juga lembut tetapi juga ada perwatakan yang sangat istimewa. Ya. So saya pernah ke Kelantan bersama bapa masa saya mungkin 8 atau 9 tahun. Tapi masa tu kami tak menyaksikan apa-apa kebudayaan, cuma pergi makan-makan, makan angin, jalan-jalan. Kami pergi ke Tanah Merah untuk melawat sekolah yang ayah saya pernah mengajar di sana dan juga dia pernah mengajar di Kota Baru. Okey, saya nak tahu tentang, kalau saya sebutkan sekarang itu seni persembahan tradisional Kelantan. Kita boleh fokuskan ke situ. Sebab mungkin pusaka pun mungkin buat kerja-kerja di tempat lain juga. Tak semestinya di Kelantan, di Johor. Tapi memang lahir di Kelantan. Memang lahir di Kelantan. Yang kalau kita sebut tentang seni persembahan Main Puteri atau Mak Yong khususnya, iaitu kita senang sebut bahawa itu adalah seni persembahan tradisional Kelantan. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa tradisi-tradisi ini sebagai seni penyembuhan. So adakah bagaimana Pauline melihat sendiri seni Kelantan ini setelah 20 tahun bersama dengan komuniti di sana? Memang ia semata-mata tarian ataupun ada elemen-elemen lain yang turut berpengaruh atau turut menjadi ciri-ciri atau sifat kepada seni persembahan itu? Kebanyakan seni tradisional di Kelantan memang bukan hiburan semata-mata. Dia memang ada aspek hiburannya yang sangat kuat dan penting dan merupakan satu aspek yang utama. Tetapi juga banyak seni persembahan di Kelantan juga ada aspek perubatannya. Ataupun juga aspek, ada kadang-kadang juga ritual ya. Tetapi biasanya kalau diadakan juga sebuah persembahan, misalnya Main Puteri ataupun Mak Yong untuk perubatan, memang masih ada aspek kehiburannya dan itu tahap seninya masih tinggi. Tetapi mungkin matlamatnya berbeza dengan sebuah persembahan yang di atas pentas besar yang untuk hiburan semata-mata. Ya, terutama sekali macam kalau saya tengok tarian seni persembahan Mak Yong itu mungkin terang-terang nampak ada elemen persembahannya dengan ada penarinya, ada penceritaan, ada adegan lakon kan, ada
banyak watak dan lawak, lawak yang banyak watak yang ada dalam salah satu seni persembahan makyung. So dalam makyung agak jelas juga seni persembahan. Kalau main putri mungkin ada aspek penyembuhan itu lebih dominan dalam main putri. Memang main putri matlamat utamanya adalah perubatan. Tetapi cara mengubat adalah melalui muzik dan tarian. Tapi ini bagi saya untuk lebih memahami kaitan di antara hiburan seni di Kelantan dan juga aspek perubatannya, kami harus faham sebuah konsep yang dikenali sebagai angin. Angin itu sangat penting, konsep angin di bidang seni tradisional Kelantan. Pauline ada pernah menulis satu paper tentang angin. Mungkin ya itu antara konsep yang saya ingin tanyakan juga, sebab saya ada baca tulisan yang Pauline tulis itu beberapa tahun lepas, iaitu konsep angin. Dan tidak sekadar dalam tulisan Pauline, saya temukan juga konsep angin dalam, kalau kita memahami seni persembahan tradisional Kelantan. Tapi ada penulis-penulis lain yang pernah menulis, misalnya Carol Laderman. Dia macam guru saya. Saya pernah masa saya di New York juga, saya pernah bertemu dengan Carol Laderman. Saya pergi jumpa dia. Dia masa itu mengajar di City University of New York. Carol memang seorang yang sangat, angin dia pun istimewa lah. Dia macam rambut dia panjang, rambut dia merah, dan dia sangat dramatik personanya. Tapi sangat lembut orangnya. Dan dia pernah ke Kelantan dan Terengganu untuk mengkaji dan bukan sahaja mengkaji tetapi belajar macam mana untuk menjadi seorang ketua putri. So dia pernah ada guru dia, seorang ketua putri, dan dia memang duduk sana dan belajar macam mana semua aspek-aspek perubatan dan juga percakapan seseorang ketua putri. Dan bukunya Taming the Wind of Desire memang merupakan satu buku dan satu pengajian yang sangat seminal. Sangat-sangat seminal untuk memahami aspek angin. So kita dengar juga di mana-mana angin. Kalau jumpa dengan Tok Putri sendiri pun, ataupun siapa-siapa yang para penggiat, dia akan sebut tentang angin. Tapi tak semua orang mungkin boleh faham tentang angin. Secara literal mungkin saya faham angin adalah angin, seperti kalau dalam bahasa Inggeris ni mungkin wind, macam angin, bayu kan. So apa yang bagi para practitioner ataupun orang Kelantan dalam masyarakat dia sendiri, bagaimana dia orang sebenarnya memaknai angin itu sendiri. Mungkin angin ada pelbagai makna mungkin di sini. Memang ada pelbagai makna, tetapi khususnya dalam seni persembahan tradisional Kelantan, angin itu merujuk kepada bukan sesuatu yang di luar, bukan aspek udara di luar, tetapi satu yang ada di dalam diri seseorang. Dan semua orang ada angin dia tersendiri. Dia merupakan sesuatu yang membentuk cara pandang dunia dan juga personality seseorang, perwatakan seseorang, dan juga bakat yang setiap orang miliki, bukan sahaja dalam bidang seni tetapi secara umum dalam kehidupan, tetapi khususnya dalam bidang seni, setiap orang penggiat seni ada angin, iaitu satu tarikan kepada sesuatu bidang yang tersendiri. Dan tarikan itu kebanyakannya juga ada kaitan dengan keturunan, ada kaitan dengan apa yang diwariskan oleh moyang mereka. Sepertinya ada sesetengah orang ada angin silat. Mungkin kerana datuknya adalah, mungkin Din sendiri ada angin silat, saya tak tahu. Tapi datuk adalah guru silat, kan? Ataupun seseorang yang berketurunan makyong, memang ada angin makyong. Tapi bukan semestinya semua yang ada keturunan makyong ada angin makyong, tetapi sesetengah orang ada angin yang lebih kuat, yang mesti angin itu mendorong seseorang untuk memasuki satu seni dengan lebih mendalam. Dan dalam pandangan dunia penggiat-penggiat seni Kelantan, kalau seseorang itu ada angin yang kuat, misalnya untuk silat ataupun makyong, kalau seseorang itu tidak mengamalkan seni itu, dia boleh jatuh sakit. Sebab itu akan akibatkan angin dia tersekat.
Dan apabila jadi ritual main putri dan makyong itu medium untuk orang berkomunikasi dengan angin ataupun melepaskan angin. Ya, membangkitkan semangat dan melepaskan angin. Okay. Angin dan semangat pun ada kaitan yang sangat erat juga. Macam kalau kita angin memang susah untuk diterjemahkan. Kita so kalau harus Carol Laderman dia terjemahkan sebagai inner wind. Yes. Kalau Satu yang secara literalnya angin dalaman. Angin dalaman. Ya. So kalau di Kelantan kita tengok banyak tradisi kebudayaan persembahan, terutamanya di Kelantan. Kita ada makyong tadi, kita ada main putri, dan kemudian kita ada menora yang kurang, yang sekarang mungkin ada berhadapan dengan bukan kepupusan tapi struggling untuk survive juga, mungkin lebih kurang, kerana practitionernya mungkin sudah tidak ramai kan sekarang, dan kita ada wayang kulit misalnya. So konsep angin ni ada dalam setiap tradisi ataupun hanya di main putri ataupun di makyong saja. Wayang kulit semua. So kalau di wayang kulit kita nak tengok macam mana konsep angin itu berfungsi. Kalau seseorang itu tidak ada angin untuk menjadi dalang, dia tak boleh jadi dalang. Dia mesti ada angin. Ya, mesti ada angin untuk menghidupkan setiap watak juga. Dia perlu dipelajari atau diperturunkan untuk seseorang menjadi dalang. Memang, tetapi apa yang menggerakkannya untuk menjadi lebih daripada satu persembahan. Kita boleh belajar untuk semua tradisi ini ya. Kita boleh belajar mungkin gerak-geri silat, mungkin boleh belajar lagu ataupun gerak-geri tarian makyong atau manora. Kita boleh belajar macam mana nak gerakkan patung wayang kulit dan menghidupkan watak-watak tersebut. Tetapi untuk menjadi mungkin seseorang penggiat yang hebat dan juga ataupun yang betul-betul faham dan mendiami dan menguasai seni itu, perlu ada angin. Misalnya kalau saya nak belajar wayang kulit menjadi Tok Dalang, saya mungkin boleh pegang patung wayang Pak Dogol dengan mungkin Ramayana dan boleh menggerakkan, tetapi ada bahagian lain yang mungkin dia seperti mungkin the philosophy, falsafah ataupun menjadi seorang dalang yang perlu saya kuasai juga. Betul. Bukan sekadar menjadi satu persembahan atau mempersembahkan wayang kulit yang agak kering mungkin. Sebab bagi saya angin ini dia adalah satu unsur yang dia wujud di tahap naluri kita, bukan di tahap macam intelek, bukan tahap akal, rational. Dia adalah bawah sedar dan di tahap naluri, sangat sesuatu yang sangat primal ya. Jadi untuk seni-seni tersebut tradisional di Kelantan terutamanya, kalau kita saksikan sebuah persembahan, kami memang akan terbawa oleh the power of the performance ya. Dia ada sesuatu kuasa yang sangat raw dan sangat macam menawan dan mempesonakan. Dan susah untuk dihuraikan. Tetapi apa yang bawa sesuatu seni ke tahap itu adalah angin. Kalau penggiat-penggiat ataupun pemuzik ataupun pelakon tidak ada angin itu, dia tidak akan hidup. Kalau dalam main putri tadi, jenis-jenis penyakit yang macam mana biasanya orang akan pergi berjumpa dengan Tok Putri dan buat ritual main putri. Pada umumnya penyakit itu dipanggil macam sakit berangin. Maksudnya angin dia tersekat. Tetapi secara khususnya Tok Putri dengan Tok Mindo akan mendapat tahu apa angin yang sebenarnya yang seseorang pesakit, apa anginnya supaya boleh dilepaskan. Sebagai contoh, seseorang yang berketurunan makyong, yang ada angin makyong tetapi tak terlibat dalam persembahan ataupun kumpulan makyong, dia lama tak main makyong, dia mungkin angin dia tersekat, jadi dia mungkin akan jatuh sakit depression, macam depression, kerana
aspeknya untuk yang ada perwatakan makyongnya di tahap naluri itu tidak keluar. Tersekat angin memang dalam tersekat bahasa mungkin dalam orang Kelantan mungkin sebut tersekat angin. Memanglah angin tersekat. Tersekat, memang tersekat. Jadi untuk bila main puteri itu dia adalah untuk lepas angin itu. Dan bila dah lepas baru boleh seimbang semula. Dan berdamai dengan dunia. Saya terfikir satu konsep lain yang di luar alam persembahan tradisional Kelantan, iaitu kalau kita ke Johor, di sana ada tradisi reok dan kuda kepang. Dan setahu saya melalui tulisan yang pernah Pauline tulis tentang kuda kepang juga, Pauline ada menyebutkan konsep isim dalam kuda kepang dan beberapa konsep lain seperti mabuk, mabuk dan lupa. So macam mana kalau kita nak membezakan angin dengan isim ataupun mabuk ini? Isim tadi, kalau angin tadi berkait seperti mana yang Pauline jelaskan. Isim bagaimana pula? Isim ada kaitannya. Isim bagi saya adalah seperti satu bentuk angin, tetapi dalam tradisi kuda kepang dia amat khusus juga. Misalnya isim itu adalah macam tenaga, sesebuah tenaga ataupun semangat yang setiap pengamal kuda kepang dia ada isimnya sendiri. Dan apabila memasuki ruang atau gelanggang kuda kepang, dia memasukinya untuk memanggil isim itu untuk muncul ataupun memasuki tubuh dia. Itu sangat lain, berbeza daripada makyong. Dalam makyong atau main puteri, angin itu muncul dengan tersendirinya. Tetapi di kuda kepang, dalam kuda kepang dia memang matlamatnya adalah untuk mencapai isim dan mengungkapkan seni itu ataupun isim itu akan keluar dan mengekspreskan diri dalam tubuh penari kuda kepang. Tetapi apa itu isimnya? Yang misalnya setiap penari kuda kepang dia akan berguru. Bukan secara sembarangan dia akan masuk mabuk Jadi untuk mencapai kemabukan itu, mabuk itu bukan mabuk minum mabuk itu adalah mabuk seperti bermimpi ataupun transcendent. Dan juga ecstasy. Dalam satu state of ecstasy sebenarnya. Untuk memasuki kita kena sebut alam nyata dan tak nyata. Jadi bagi saya sudah lama berkecimpung dalam bidang itu juga secara untuk mengkaji. Tetapi yang guru kuda kepang pernah bagi tahu saya dalam falsafah kuda kepang ataupun pandangan dunia mereka, dia percayai ada alam nyata yang kita di bumi ini yang seharian, alam seharian dan pengalaman seharian. Tetapi juga ada alam tak nyata yang alam mungkin kayangan ataupun yang kita tak nampak. Tetapi ia wujud. Apabila dia memasuki gelanggang kuda kepang dan memanggil isim, tirai yang memisahkan alam nyata dan alam tak nyata itu akan terbuka. Dia akan jatuh. Dan untuk buat sementara, bukan untuk selamanya, tapi buat sementara untuk waktu persembahan itu, alam nyata dan alam tak nyata itu akan bergabung. Saya pernah tengok mungkin satu ataupun dua persembahan main puteri dan orang sakit yang berubat pada waktu main puteri itu sudah memasuki alam nyata secara keseluruhan dan mungkin tidak sedar buat seketika. Tapi kalau dalam kuda kepang, kalau menurut tulisan yang Pauline tulis sebelum ini, iaitu pemain kuda kepang, dia berada di antara alam nyata dan alam tak nyata, kalau saya tak silap. So dia antara sedar dan tidak sedar. So kuda kepang berada di perantara antara sedar dan tak sedar. So main puteri mungkin dia, bagi saya main puteri itu dia memanggil angin dari tahap bawah sedar. Tapi bukan untuk memasuki alam tak nyata, sebenarnya untuk memasuki ataupun kembali ke diri kita sendiri. Jadi mungkin proses itu akan melibatkan sesuatu
mungkin sesuatu yang dipanggil juga lupa, trance juga lupa. Kita harus lupakan diri kita yang social constructed, yang construct oleh masyarakat ataupun society ya. Tetapi pada masa yang sama kami akan lupa seketika untuk mengenal semula diri kita yang asas, yang sebenar, yang sejati. Ya. Jadi proses itu bukan untuk hilang diri di alam tak nyata. Untuk Main Puteri, bagi saya untuk kembali ke diri kami sendiri. Ya. Dan saya rasa elemen yang paling penting juga dalam baik Reok Ponorogo yang pusaka turut bekerja, selain daripada Kuda Kepang dan Main Puteri dan Mak Yong, itu elemen muzik di dalam setiap tradisi. Saya rasa sangat penting, sangat penting. Bagi saya sangat mungkin perkataannya misterius ataupun sangat unik lah bagi saya, dengan alat muzik yang dipakai, terutamanya dalam tradisi di Kelantan dengan serunai. Itu serunai dengan rebab dalam Mak Yong ataupun di dalam muzik Kelantan, dia merupakan alat muzik yang sangat-sangat penting ya, dan sangat utama untuk membangkitkan semangat juga dan untuk membangkitkan angin. Kalau tidak ada rebab, tak boleh main Mak Yong. Dari segi perlambangannya dan juga dari segi bunyinya. Perlambangannya dalam Mak Yong, rebab adalah macam ibu. Tubuh ibu. Dan bunyi dia seperti suatu, it's like a cry. Jerit, tangisan. Seperti tangisan yang primal, yang asas, yang kuno. So kalau Pauline sendiri, alat muzik apa yang paling diminati dalam di tradisional? Bagi saya bagi saya paling serunai ataupun saya paling minati rebab dan serunai. Dan juga gendang. Saya sangat-sangat minat gendang Kelantan. Itu antara instrumen yang utama dalam tradisional persembahan tradisional Kelantan, gendang. Serunai itu juga memukau. Sangat memukau. Ada setengah orang apabila dengar bunyi serunai, dia tak boleh sebab dia macam membangkitkan sesuatu dalamnya. Saya tak pasti, tapi saya rasa ada perbezaan misalnya dengan tiupan serunai dalam bagi menora Kelantan dengan menora di Thailand. Mungkin ada perbezaan dari segi melodinya ataupun bentuknya sudah pasti berbeza. Saya tengok serunai yang digunakan oleh menora di Southern Thailand, di selatan Thai, bentuknya lebih berbeza sikit mungkin. Dan betul. Bunyinya lebih berbeza juga sebenarnya. Lebih nyaring di selatan Thai. Di dalam menora, muzik menora di Kelantan memang muzik Kelantan. Dia sudah diubah suai. Dia bukan lagi seperti muzik yang kita temui di selatan Thai, yang sangat-sangat siam. Sangat siam aspeknya. Sebab kalau kita tengok pada sejarahnya pun, semasa trup menora dari selatan Thai migrate ataupun berhijrah ke Kelantan, pemain muzik kebanyakannya daripada orang pemuzik Kelantan pada waktu itu yang banyak bermain muzik untuk wayang kulit mungkin, dan Mak Yong sekali. Dan orang yang sama juga bermain muzik untuk menora. So saya ingat elemen kerana ada connection ataupun komunikasi, sehingga yang ada komunikasi itulah yang menyebabkan menora ada elemen-elemen Kelantan. Dan di Kelantan juga menora, kalau untuk aspek lakonnya, dia gunakan kecek Kelantan. Dia tak gunakan lagi bahasa Siam. Bahasa Siam dia gunakan untuk lagu pembukaannya. Kungkru dan Pina masih dalam bahasa Siam. Ini menarik sebab kita berbicara tentang menora, tradisi menora yang turut diamalkan oleh orang Kelantan, terutamanya masyarakat Siam masyarakat Siam di Kelantan. Ada beberapa temple di sana yang praktis salah satunya mungkin saya ingat Cik Manit, kumpulan Cik Manit, menora Cik Manit di Bukit Yong. Di Bukit Yong itu yang antara yang masih aktif sampai hari ini. Kami kerjasama erat dengan kumpulan Cik Manit Bukit Yong. Kami baru saja buat persembahan yang sangat hebat di Kuala Lumpur. So bila saya sebut tentang menora, antara konsep lain yang selalu, bukan konsep tapi
mungkin konsep, iaitu pemujaan. Dan ini kita selalu dengar bila kita bercakap tentang muzik ataupun tarian tradisional Melayu di Kelantan. Orang selalu sebut ini ada elemen-elemen pemujaan. Misalnya dia bukan sekadar persembahan, dia bukan sekadar tarian untuk penyembuhan, tapi kadang-kadang ada juga orang sebut ini penyembahan. Dan kerana itu biasanya orang akan memandang tradisi ini sebagai syirik. Musuh, ya, macam begitu. Syirik khurafat dan perlu diharamkan, misalnya. Macam tu. So bagaimana Pauline faham tentang pemujaan sebenarnya? Maksudnya adakah tepat kalau kita gunakan istilah pemujaan terhadap tradisi ini? Saya rasa pemujaan itu tidak berlaku. Memang tidak berlaku dalam tradisi persembahan Kelantan. Yang berlakunya adalah untuk mengenang guru-guru ataupun moyang. Itu adalah sesuatu yang berbeza. Saya tak pernah menyaksikan ataupun penggiat-penggiat seni tradisional tak pernah kata pada saya kita menyembah atau memuja. So orang Kelantan sendiri atau practitioner sendiri tak menggunakan perkataan sembah. Tapi sembah itu sembah, kita harus faham juga sembah apa. Bukan sembahyang, bukan sembah kepada atau memuja. Itu adalah sembah sebagai satu penghormatan dan pengenangan terhadap guru-guru dan moyang. Dan memang ada aspek ritual, tetapi bukan dari segi pemujaan. Bukan, tidak ada sebarang aktiviti yang keagamaan ataupun seperti itu. Bahkan dalam manora yang biasanya dimainkan di Wat Siam dan sebagainya, dia bukan sebuah tarian untuk ritual pemujaan. Bukan untuk ritual pemujaan Buddha atau Dewa atau apa. Tetapi untuk mengenang guru-guru. Terutama sekali dalam upacara kunkru. Upacara kunkru tu, lagu kunkru. Ada kekeliruan sebab ramai yang anggap kunkru itu adalah jampi. Ataupun mantra. Dan ini benda khurafat dan sebagainya. Sebenarnya tidak. Kunkru lagunya, kalau kita lihat perkataan-perkataan dalam kunkru dan juga pina, dia adalah kesemuanya adalah untuk menghormati guru dia. Dan berterima kasih dan memuji guru. Dan itu apa salahnya dengan mengingat dan menghormati guru? Sebab saya teringat dengan kalau tengok ke tradisi kunkru dalam menora, bukan tradisi kunkru, upacara kunkru dalam tradisi menora, dia bawa saya balik, ingatkan saya kepada satu upacara yang pernah saya lalui sebab waktu saya kecil, itu kita panggil upacara khatam Al-Quran. Dan di Kelantan saya tak tahu di tempat-tempat lain macam mana. Dan salah satu apabila seorang kanak-kanak itu habis belajar atau membaca Al-Quran, yang kita panggil ada surah kecil dan surah besar. So kita kalau habis dua surah, satu Al-Quran penuh ini, kita akan ada satu upacara di mana pelajar akan duduk bersama dengan tok guru, dan kita akan duduk bersama dengan pelajar-pelajar lain, dengan tok guru lain dalam satu upacara yang dipanggil khatam Al-Quran. So basically kita ada pulut kuning. Dalam tradisi pada waktu tu masih ada pulut kuning dan ada untuk dimakan lah basically. Dan kita just menghargai. Jadi upacara tu untuk menghargai jasa dia selama ni kerana telah mengajar saya. So menghormati lebih kurang. So dalam tradisi menora mungkin ada itu yang dimaksudkan sebenarnya, walaupun dijalankan di dalam temple. Ya, betul. Dan juga dalam upacara sembah guru ataupun sembah angin lain sikit, tapi sembah guru itu memang untuk guru. Tetapi gurunya misalnya dalam persembahan Mak Yong, bukan dimaksudkan sahaja guru yang nyata. Juga ada konsep guru asal. Guru asal itu sebuah konsep yang luhur. Dia guru yang tidak wujud dalam bentuk nyata. Tetapi jadi apabila dipersembahkan satu sembah guru, yang diperingati adalah guru yang benar, yang nyata, dan juga guru asal. Iaitu seperti titik permulaan tradisi tersebut.
Tetapi tidak ada aspek pemujaannya. Yeah. Dalam wayang kulit juga, walaupun watak-watak wayang kulit pada asalnya adalah daripada epik India Ramayana, tetapi kami juga harus memahami bahawa sebuah tradisi seperti wayang kulit dan epik Ramayana telah menjalani evolusi dan evolusi yang telah berlaku untuk dalam beberapa lama berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun mungkin. Ratus tahun. Dia sudah mengubah bentuk sebenarnya. Di Kelantan dia adalah bentuk lisan. Bukan hikayat yang ditulis dalam buku ya. Dia hikayat lisan, hikayat Maharajawana kalau tak silap. Tetapi bentuk lisan itu dia sentiasa berevolusi. Itu adalah satu keistimewaan tradisi-tradisi lisan. Dia tidak static. Dia tidak macam ini dia selalu melalui proses perubahan dan interpretasi, penterjemahan yang berterusan dan bergantung kepada, kalau kita bercakap tentang wayang kulit dan proses interpretasi itu dilakukan oleh setiap Tok Dalang. Memang. Tok Dalang ini mungkin interpret cerita Ramayana berlainan. Betul. Kalau tak pandai buat tafsiran sendiri, mungkin dia akan bukan hilang. Seorang Tok Dalang yang handal lah. Yang memang kena ada aspek itu untuk berimprovisasi, untuk mentafsir dengan sendiri. So kalau di Kelantan, siapa Tok Dalang yang paling bagi Pauline sendiri yang paling hebat mungkin di ada beberapa tapi bagi saya mungkin bukan yang hebat tapi yang pusaka memang kerjasama dengan Tok Dalang Nawi lah. Sebab kumpulan dia melibatkan pewaris-pewaris Tok Dalang Dola Baju Merah yang merupakan macam godfather kita lah. Tok Dalang Dola Baju Merah memang sangat hebat. Saya rasa mungkin tidak ada seperti dia pada hari ini. Tetapi yang menggalakkan, ada ramai juga yang orang muda yang terlibat dalam wayang kulit dan juga seni tradisional Kelantan. Memang sangat ramai. Dia tidak akan pupus macam itu. Okey, saya nak berbalik kepada tadi tentang proses tentang konsep pemujaan dan salah faham yang terjadi kepada, yang terpaksa dihadapi oleh komuniti penari tradisional di Kelantan ataupun di Johor juga. Di Johor. Kuda Kepang. Iaitu bila perkara ini dikaitkan dengan syirik dan khurafat, dan sudah tentu negara tidak berapa gembira mungkin mungkin dengan situasi politik semasa lah mungkin kalau di Kelantan terjadi pada tahun 1990-an, dia di tradisi-tradisi seperti wayang kulit, main puteri dan makyung diharamkan dan sehingga ke hari ini, walaupun beberapa tahun lepas ada kelonggaran, tetapi masih agak ketat juga dan tak bebas, tak boleh dilaksanakan secara bebas di Kelantan. So pertanyaan saya mungkin tentang bagaimana, walaupun dengan tekanan, dengan cabaran yang dihadapi oleh komuniti ni, macam mana mereka survive sebenarnya? Adakah masyarakat di Kelantan masih panggil ataupun jemput kelompok-kelompok kumpulan seperti main puteri untuk memberi khidmat bermain puteri ataupun membuat persembahan, dan macam mana penerimaan sebenarnya, mungkin, dan macam mana mereka boleh survive? Adakah keuangan menjadi faktor cabaran besar mungkin? Sebab saya rasa ni bukan kerja mungkin, dan mungkin sebahagian penari mungkin menganggap ini sebagai satu kerja yang dilakukan secara sepenuh masa. Tapi kalau kita tengok sekarang, mungkin tak boleh buat duit lah mungkin macam tu kan. Tapi sebenarnya bagi main puteri, Tok Puteri yang saya kenal 3-4 orang memang sangat busy sangat. So maksudnya orang Kelantan masih menerima, masih menerima, dan juga dia selalu dipanggil untuk buat perubatan di sini dan sana. Mungkin dalam 1 bulan ini saya sering berhubung dengan seorang Tok Puteri. Dia sangat busy, Pok Ju. Sibuk sangat Pok Ju. Dia hampir setiap malam ataupun setiap minggu mesti ada majlis ataupun ada orang yang panggil dia untuk berubat. Itulah yang saya kurang faham, sebab kalau kita tengok orang yang
berada di luar Kelantan, walaupun berasal dari Kelantan dan duduk lama di Kelantan, dan kita mungkin terpengaruh dengan, bukan terpengaruh, tapi berita-berita ataupun cerita-cerita yang kita tahu tentang Kelantan, apa yang berlaku di Kelantan memang dari sumber-sumber media macam tu. Dan kalau kita bertemu sendiri dengan misalnya dengan Tok Putri di sana, pernah saya bertemu sekali dengan seorang Tok Putri namanya Din Putri. Ya, Din pernah cerita tentang macam mana dia meneruskan tradisi, meneruskan main putri. Dan Din bagi saya sangat maju di sana sebab dia ada rumah urut sendiri, dengan tempat ada gelanggang dia sendiri, ada bangsal dia sendiri untuk dia bermain putri kan. So kita masih boleh lakukan di mempersembahkan makyong atau wayang kulit ataupun main putri di Kelantan, cuma agak terhad pergerakannya mungkin. Dan secara tidak rasmi. Kerajaan mungkin tak panggil untuk buat persembahan secara terbuka mungkin. Betul. So ada tekanan, tapi mungkin tidak terlalu tersekat di sana. Tidak terlalu tersekat. Itu adalah nasib baik. Nasib baik tidak terlalu tersekat. Kami di Pusaka pernah pada awalannya sebelum saya join, masa Edin seorang wartawan di tahun 90-an, waktu itu pengharaman itu baru berlaku. Jadi mungkin pada masa itu lagi ketat dan lagi mungkin bahaya untuk buat persembahan tradisional walaupun di kampung. Tetapi sekarang situasinya agak relax juga. Kami tak pernah diusik ataupun tak pernah ada orang dari pihak authority yang pernah menyekat kita untuk membuat sesuatu. Saya ingat ini mungkin ada kaitan dengan angin pemerintah juga. Betul. Kalau angin pemerintah rasa ingin kacau persembahan tradisional, mungkin dia akan kacau. So dia bermusim-musim juga sebenarnya. Betul. Sebab politik macam tu kan. Politik memang kalau nak buat hal untuk mungkin ada sebab lain, bukan sebab budaya, tetapi nak buat hal untuk media ke ataupun apa, dia mungkin akan ada benda perkara menarik yang Din ceritakan kepada saya, iaitu tentang bagaimana pemimpin. Sebenarnya kalau pemimpin yang lebih veteran, yang lebih tua, mereka memahami sebenarnya keperluan tradisional, perkara penyembuhan tradisional yang dah diamalkan sejak sekian lama di Kelantan. Tapi masalah yang sentiasa kumpulan ini hadapilah dengan pemimpin-pemimpin yang lebih muda. Saya setuju. Yang agak keras lagi pandangan mereka lagi tentang kehidupan, tentang agama. Dan mereka mungkin lebih terpisah daripada pandangan dunia sendiri. Mereka sendiri di Kelantan. Sebab kebanyakan kalau kita tahu, ramai pemimpin Kelantan pendidikannya dari luar, dari Timur Tengah misalnya. So ada tradisi-tradisi agama yang agak tradisi dan interpretasi agama yang lebih keras mungkin. So itu antara masalah yang pernah diceritakan kepada saya. Jadi tak susah untuk deal dengan pemimpin tua, tapi yang muda lebih tidak bertoleransi mungkin kalau istilahnya macam tu. So menarik kalau kita tengok kan, masih diterima sampai ke hari ini. Dan memang mungkin dia adalah satu keperluan asas sebenarnya. Kalau di masyarakat Kelantan, saya rasa main putri tidak akan pupus selagi orang Kelantan memang memerlukannya. Tetapi tadi dia sebut cabaran kewangan. Memang ada cabaran kewangannya. Kalau saya pun tak pasti berapa budget dia untuk buat persembahan macam main putri di kampung, tetapi saya agak tak besar jugalah. Jadi untuk pendapatan secara profesional untuk kumpulan muzik ataupun kumpulan budaya profesional, itu agak susah. Memang satu cabaran yang dulu boleh jual tiket, boleh buat pesta dan jual tiket, sekarang memang tak boleh. Terutama sekali wayang kulit. Wayang kulit, makyong memang tak boleh lah. Hiburan rakyat pada waktu tu. Dan makyong dan main putri mungkin lebih kurang sedikit jumlah persembahannya mungkin. Kerana bergantung kepada orang, siapa yang sedang sakit dan siapa yang nak berubat mungkin pada waktu tu kan. Saya tanya soalan tentang menarik tentang soalan angin, soalan isim dalam tradisi kuda kepang, sebab kalau kita tengok masa-masa Kelantan mula mengharamkan tradisi tradisional ni pada tahun 90-an, dan
Dan sebelum tu ada juga proses, kita panggil, bukan proses tapi ada seakan-akan pemurnian mungkin, pemurnian, sehingga kalau kita tengok, jadi Kelantan tradisi di Barat mungkin hal lain, tapi kalau wayang kulit ataupun makyong dan menora diambil ataupun dibawa keluar dari Kelantan dan diperkenalkan di institusi seperti Aswara ataupun di universiti. So ada seakan-akan, dan mungkin yang kita tengok tradisi itu kalau di luar Kelantan ada elemen-elemen yang sudah hilang mungkin, yang mungkin aspek-aspek yang ritualnya sudah dikeluarkan mungkin macam itu. Ya, bagi saya proses itu tidak boleh dielakkan, tetapi dari satu segi ia adalah penting juga supaya institusi pendidikan kami memang ada jati diri yang bukan sekadar tarian, bukan sekadar tarian, tapi dan juga ada ramai penggiat seni seperti pemuzik tradisional Kelantan yang juga masuk dalam institusi itu untuk mengajar dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang bagus juga, tetapi yang saya rasa juga memang ada kehilangan sesuatu, seperti angin yang mendalam dan semangat yang sejati. Dia memang sudah kurang lah dalam persembahan institusi, ataupun sudah kurang kalau dipentaskan secara besar-besar. Itu tidak boleh dielakkan juga. Yang penting bagi saya adalah bukan ini atau itu ya. Kami harus menghidupkan dua-dua. Supaya institusi ada persembahan itu, ada dia ada cara mengajar tersendiri, tetapi yang harus dikekalkan pada masa yang sama adalah adik guru di Akar Umbi yang masih mengekalkan cara mengajar dan cara main yang asli dan ikut aliran masing-masing. Sebab kalau kita pergi ke institusi seni, satu bukan masalah, tetapi itu cara dia untuk membuat satu kurikulum, misalnya makyong. Semua gerak-geri dan lagu dan cara main rebab atau sebagainya akan di-codified, seperti akan diselaraskan. Ada modulnya so ada langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan sebagainya. Saya rasa bagus. Itu bagus dari satu segi, tetapi untuk mengekalkan cara yang asli, sebab dalam tradisi lisan setiap aliran ada gaya tersendiri, dan setiap aliran itu dia ikut guru. Jadi tergantung pada guru kamu siapa. Guru, kalau Cik Ning, kumpulan Cik Ning ada gaya Cik Ning, ada pengetahuan dan ilmu Cik Ning. Kalau aliran makyong yang lain ada ilmu tersendiri. Bagi saya yang kaya itu adalah ilmu mendalam itu yang tidak boleh dibukukan sebenarnya. Saya rasa memang betul. Saya setuju dengan Pauline. Proses penghakisan ataupun penghapusan sesetengah elemen dalam persembahan tradisional itu akan tidak akan berlaku. Tetapi saya lebih bersetuju dengan kalau proses penghakisan itu ataupun adaptasi ataupun asimilasi berlaku dengan dalam jangka panjang. Maksudnya masyarakat sendiri ataupun practitioner sendiri yang melakukan proses improvisation itu secara organik. Secara organik, bukan dilakukan oleh secara atas bawah atau top down kan. Maksudnya kita ada pemerintah yang meletakkan guideline ataupun birokrat, bukan pemerintah saja. Betul. So ada guideline tertentu, ini perlu dibuang dan ini memang berlaku sebenarnya, tapi dia berlaku secara tidak natural, secara tidak organik. So interpretation yang ia memerlukan waktu yang panjang. Seperti dalam kes wayang kulit tadi, kalau kita tengok datangnya Ramayana, bila sampai di Nusantara, di Indonesia, wayang kulit diterjemahkan macam-macam. Malah di Indonesia mungkin Ramayana dah tak kurang popular di sana, tapi Mahabharata, cerita Mahabharata. Dan di Kelantan turun lagi, kita bertemu dengan Tok Dalang yang pelbagai dan pelbagai interpretasi tadi lah. Dan juga yang dalam wayang kulit Kelantan yang paling popular tu cerita ranting, bukan cerita pokok dia. Cerita ranting tu semua kebijaksanaan dan genius
Tok Dalang Kelantan. Ya. Banyak salah satu kerana kita membincangkan tentang keputusan-keputusan birokrasi ya dan akibatnya terhadap seni tradisional. Beberapa tahun lalu Kerajaan Kelantan mengumumkan bahawa mereka akan menarik balik keputusan pengharaman ya. Untuk Mak Yong. Tetapi dengan syarat-syarat yang sangat ketat dan syarat-syarat itu termasuk perempuan tidak boleh sebenarnya perempuan tutup aurat dan sebagainya tetapi yang sedang berlaku sekarang adalah sebenarnya perempuan tidak begitu langsung galak kan ataupun tidak dibenarkan. Yang dan Terengganu buat keputusan yang sama selepas tahun 2018. Agak sama juga. Ya, tetapi itu bagi saya adalah satu masalah yang sangat besar. Sebab Mak Yong pada asasnya memang tradisi perempuan. Dia walaupun ada lelaki yang terlibat sebagai pemuzik, sebagai juga Pak Yong, beberapa orang Pak Yong dan pelawak dan sebagainya, tetapi tradisinya semangatnya memang semangat perempuan. Dan diwarisi dan diwariskan oleh tokoh-tokoh Mak Yong perempuan. Kalau kita tidak membenarkan kaum perempuan untuk dan ramai tokoh-tokoh akar umbi perempuan untuk mengamalkan Mak Yong. Tradisi mereka sendiri. Tradisi mereka sendiri. Saya rasa itu adalah satu penghinaan dan tindasan. Jadi seni persembahan tradisional Kelantan ni bukan setakat apa yang kita sebutkan tadi, iaitu main putri Mak Yong. Ada lagi yang kita tak sempat nak bincangkan. Memang ada banyak. Misalnya di Kebarat juga interesting dan sangat. Pusaka juga bekerjasama dengan beberapa kumpulan di Kebarat yang terutama yang ada di Kuala Lumpur. Mungkin di lain waktu kita boleh bincang tentang di Kebarat. Cuma mungkin soalan terakhir saya kepada Pauline, itu tentang pusaka sudah 20 tahun wujud di negara ini kan, dan terus melakukan kerja-kerja berkaitan tradisional, persembahan tradisional macam tu. So apa plan mungkin ke depan jangka masa hadapan, apa yang matlamat lah pusaka? Kami ada banyak lagi rancangan untuk teruskan pendokumentasian. Pendokumentasian bagi pusaka memang sangat penting, tetapi juga saya rasa untuk tahun-tahun yang akan datang kami harus menumpu kepada juga keluarkan bahan-bahan tulisan dan dokumentari. Kami ada berjam-jam untuk bahan dokumentasi dalam akhir, dalam bentuk rakaman audio, dalam video, dalam gambar, fotografi dan sebagainya. Saya rasa ini adalah masanya untuk kami kumpulkan dan terbitkan. Kami terbitkan buku, kita buat pameran, kita buat dokumentari dan sebagainya. Okey, saya ingat itu saja masa yang kita ada. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada Pusaka dan Pauline. Terima kasih kerana sudi menerima undangan saya untuk berbual pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih, Din. Jumpa lagi, Pauline. Jumpa lagi. Right.